Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya membuat satu live khas ya, susulan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Istana Negara berhubung pelantikan Perdana Menteri baru ya, dan saya akan memberi pendapat dan harapan saya berhubung dengan keputusan ini. Mula-mulanya tak nak buat, tetapi diminta oleh pendengar-pendengar tertentu ya. Jadi hari ini saya akan ambil soalan dan saya akan uh, menjawab sekurang-kurangnya dua soalan sahajalah. Jadi kepada semua, pastikan anda menonton sampai akhir sebab saya akan pecahkan live ini kepada 4 bahagian yang meliputi keputusan yang dicapai oleh YDPA dan Raja-Raja Melayu. Okey. Nombor 2, mesej saya kepada penonton, pendengar dan rakyat secara am. Nombor 3, pendapat saya berhubung keputusan YDPA dan Raja-Raja Melayu. Dan yang terakhir sekali adalah harapan saya. Okey. Dan mesej saya selanjutnya kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi pastikan anda menonton sampai akhir, kemudian jika ada soalan tunggu sehingga akhir, saya beri isyarat baru tanya soalan. Jadi saya mulakan ya. Baik. Sebelum saya mengulas berhubung keputusan yang dicapai oleh YDPA, saya ingin memberitahu ya bahawa di dalam keputusan yang dicapai ini ada pihak yang gembira, ada pihak yang frust, tidak kurang juga yang putus asa. Jadi saya nak tegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana perjuangan, tak kira anda perjuangkan siapa, perjuangkan apa, di dalam mana-mana pertama sekali anda perlu ikhlas dengan diri sendiri ya. Anda perlu ikhlas dengan diri sendiri. Anda perlu pastikan di mana anda berdiri. Itu yang paling penting sebelum kita pertimbangkan yang lain. Dan anda juga perlu memastikan bahawa perjuangan anda yang ikhlas ini adalah berlandas kepada kebenaran. Ya, kebenaran ya. Setakat ikhlas diri sendiri tak cukup. Anda perlu berlandas kepada kebenaran dan anda perlu lakukan demi kebaikan semua. Iaitu majoriti. Ya, dan sentiasa ingat bahawa manusia boleh berancang tapi Allah yang tentukan. Okey, baik. Justru dengan berbekalkan semangat keikhlasan ini, maka saya sudah pun mengisytiharkan banyak kali dan tetap akan mengisytiharkan bahawa saya ini pendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan setelah memikirkan beberapa perkara dan setelah berbincang dengan beberapa rakan dan yang sebentar tadi setelah bercakap dengan Tok Guru atau Tuan Guru saya, akhirnya saya membuat keputusan bahawa bukan hanya saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya tidak akan abaikan perjuangan ini melainkan ajal datang menjemput saya. Cuma saya akan buat penilaian semula perkara-perkara tertentu kerana saya hanya boleh berjuang berdasar kapasiti sebenar saya. Okey, itu yang paling utama. Ya, setelah saya merujuk khususnya kepada Tuan Guru saya, ada sesuatu yang disampaikan kepada saya, jadi saya tidak akan abaikan perjuangan ini melainkan ajal menjemput saya. Dengan berkata demikian, saya juga ingin memberitahu bahawa kami yang mendukung perjuangan Tun ni bukannya calang-calang orangnya. Kami ini adalah bagaikan singa yang gagah ya, yang sentiasa menitik beratkan nasib rakyat, bangsa dan negara dan sentiasa menjunjung kasih titah tuanku. Dengan berbekalkan kata-kata ini, saya mulakan penghujahan sebenar saya berhubung keputusan YDPA ya, dalam 4 bahagian, iaitu pertama, saya akan
jelaskan keputusan yang dicapai oleh YDPA dan Raja-Raja Melayu. Nombor 2, mesej saya kepada penonton, pendengar dan rakyat secara am. Ketiga, pendapat saya berhubung keputusan YDPA dan Raja-Raja Melayu. Dan keempat, harapan saya. Baik, keputusan YDPA. Jadi kita sedia maklum bahawa YDPA atau Yang di-Pertuan Agong telah mengadakan satu pertemuan khas dengan Raja-Raja Melayu, dan setelah mempertimbangkan akuan-akuan bersumpah yang telah dihantar oleh ahli-ahli parlimen, dan setelah bertemu dengan 114 ahli parlimen, maka menurut Perlembagaan Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Dengan itu, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ismail Sabri selaku Perdana Menteri dan berharap proses membentuk kerajaan baru boleh dimulakan segera. Okey. Itu yang pertama. Jadi kedua, mesej saya kepada penonton dan rakyat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan pula menghina Raja-Raja Melayu. Di dalam satu perjuangan itu mesti ada pihak yang menggelar diri mereka menang dan pihak yang merasakan mereka kalah atau hampa. Itu adalah biasa, dan ini adalah sebahagian daripada proses demokrasi berparlimen. Jadi jangan putus asa dan jangan pula menghina raja-raja. Seperti yang saya beritahu semalam, jangan hanya bila keputusan memihak anda mengaku menjunjung kasih titah tuanku. Tetapi bila keputusan tidak memihak kepada anda, raja dimangsakan di media sosial, jangan. Ini salah dan ini bukan cara Islam. Salah. Dan apa pun, sentiasa berpandu kepada nilai-nilai murni perjuangan asal anda. Tanpa beremosi. Apabila bercakap, apabila membuat keputusan, tanpa beremosi. Dan sekiranya anda beremosi, berhenti sekejap, rehat, tenangkan fikiran, berfikir secara matang, supaya segala pertimbangan yang dilakukan adalah yang terbaik, bukannya apa yang anda harapkan semata-mata. Sebab di dalam politik, dan khususnya jika anda gelarkan diri anda sebagai pemimpin, pertimbangan anda perlu cukup mendalam, perlu cukup matang. Anda tidak hanya boleh mempertimbangkan apa yang anda hendak, tetapi anda perlu mempertimbangkan banyak faktor, dan anda kena biasa pandai melihat jauh ke hadapan. Itu adalah penting. Dan jangan lupa tanggungjawab anda kepada pengikut anda, penonton anda, pendengar anda, mereka yang menaruh harapan terhadap anda. Itu lebih penting. Sebab mereka lah kamu digelar pemimpin. Jadi jika anda anggap diri anda sebagai pemimpin dalam mana-mana kapasiti, sama ada anda pegang office, atau anda buat Facebook Live, atau anda blogger dan sebagainya, jika anda gelar diri anda pemimpin, anda ada tanggungjawab yang cukup luas. Jadi jaga-jagalah perangai, cara anda membawa diri anda, cara anda menampilkan diri anda dan sebagainya. Ketiga, pendapat peribadi saya berhubung keputusan YDPA. Jadi yang saya melihat, Yang di-Pertuan Agong telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh berhemah, tertib dan teratur, selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan fungsi Seri Paduka Baginda Tuanku sebagai Raja Berperlembagaan. Saya faham bahawa Seri Paduka Baginda Tuanku terpaksa pertimbang sokongan 114 ahli parlimen yang didakwa telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Ismail Sabri, kerana perkara ini sudah diwar-warkan oleh UMNO, PPBM dan PAS kepada rakyat. Jadi Tuanku terpaksa mempertimbang perkara itu, walaupun ada pelanggaran titah agung, iaitu apabila Perikatan Nasional mengisytiharkan bahawa sokongan mereka terhadap Ismail Sabri adalah bersyarat. Sebab Tuanku terpaksa melihat dua aspek. Saya faham. Satu sudut,
ada 114 sokongan. Satu sudut lagi, sebenarnya Perikatan Nasional sokongannya sepatutnya tidak boleh dipertimbangkan sebab pada saat terakhir Perikatan Nasional umum bahawa sokongan mereka bersyarat. Tetapi perlu dipertimbangkan apakah implikasi keputusan yang dibuat oleh istana terhadap rakyat. Jika buat keputusan tidak terima sokongan Perikatan Nasional disebabkan ianya bersyarat, ada sekelompok di kalangan rakyat yang akan memainkan isu itu. Jika pula diterima 114 SD, masih akan ada orang yang akan persoal bagaimana pula dengan Perikatan Nasional yang beri sokongan bersyarat sepatutnya tidak dipertimbangkan. Jadi benda ni tidak boleh dielakkan. Jadi sepatutnya perkara ni dilepaskan kepada kebijaksanaan duli-duli yang maha mulia. Ya. Dan itulah yang telah berlaku. So, tuanku telah mengelakkan situasi di mana tuanku difitnah membelakangkan perlambatan persekutuan seperti mana yang dilemparkan oleh beberapa laskar cyber dan blogger semalam. Ya. Sebelum tuanku buat keputusan, sudah ada pihak yang pro Perikatan Nasional mendahului tuanku dengan melemparkan fitnah-fitnah terhadap tuanku. Kononnya tuanku membelakangkan perlembagaan persekutuan dan tidak ingin lantik Ismail Sabri. Ini adalah perkara yang cukup hina dan non-Islamik. Jadi tuanku telah pertimbangkan ya perkara-perkara yang boleh memudaratkan politik negara, khususnya jika institusi diraja terus diancam. Ya. Tuanku jelas dengan pendirian bahawa pembaharuan ya kerajaan baru perlu segera menguji keabsahannya di parlimen. Jangan lupa Seri Paduka Baginda tuanku jelas bahawa kerajaan baru ni perlu tentukan keabsahannya di parlimen. Ya, maknanya tugas itu perlu dipikul oleh Ismail Sabri. Dan saya akan bercerita lebih lanjut berkenaan dengan keabsahan ni sebentar lagi. Jadi yang keempat, harapan saya. Apakah harapan saya? Sebelum saya buka kepada soalan. Jadi target utama mereka yang mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, termasuk saya, adalah untuk diadakan satu platform kebenaran ya, berjiwa rakyat bagi membantu ya, mengatasi kemelut politik dari sudut sosial, politik ya, kesihatan dan sebagainya. Itu seharusnya menjadi target utama. Dan saya secara peribadi berjuang juga untuk diadakan pilihan raya umum ke-15 secepat mungkin selepas wabak COVID-19 dapat dijinakkan, agar mandat rakyat boleh memilih ya semula. Jadi itu harus menjadi target utama, dan memandangkan blok kerajaan La ni adalah blok yang serupa yang jatuh sebelum ni ya, sama, orang-orang sama. Jadi blok ini telah berjanji sebaik selepas wabak COVID dapat dijinakkan, pilihan raya akan diadakan. Jadi blok ini tidak boleh patah balik daripada janjinya. Jadi harapan saya, usah tumpukan kepada usul undi percaya. Ya, tuanku telah meminta kerajaan baru ni atau Perdana Menteri baru ni untuk segera ya mengadakan sidang khas untuk ditentukan keabsahannya. Ya. Jadi Ismail Sabri seeloknya buat satu sidang parlimen khas minggu depan, tak payah 6 September dan sebagainya, untuk ditentukan keabsahan kerajaan pimpinannya. Tetapi pada masa yang sama, kepada mereka yang mendukung perjuangan Tun, saya sarankan jangan beri tumpuan kepada perkara itu. Kerana kebarangkalian Ismail Sabri kalah dalam undi percaya ni, pada pendapat peribadi saya adalah tipis. Jadi fokus utama haruslah kepada perjuangan kebenaran dan perjuangan mendukung ya prinsip perjuangan Tun ke arah PRU 15. Fokus harusnya itu. Usah juga melabelkan Ismail Sabri seorang PM yang gagal. Kerana suka tak suka Ismail Sabri, ini adalah kali pertama beliau menjadi Perdana Menteri. Sebelum ini Ismail Sabri adalah timbalan Perdana Menteri di bawah pentadbiran Muhyiddin.
Walaupun saya sendiri mendapati Ismail Sabri telah gagal sebagai menteri, tapi apa pun ianya adalah di bawah kepimpinan Muhyiddin. Jadi sekarang Ismail Sabri adalah Perdana Menteri. Jadi beliau harus membuktikan bahawa sebenarnya beliau boleh melaksanakan atau memikul tanggungjawab Perdana Menteri ini dengan lebih baik dan melakukan perubahan-perubahan untuk membuktikan kepada rakyat bahawa dahulu dia tidak boleh melakukan perubahan ini kerana dia terpaksa menurut kehendak Tan Sri Muhyiddin. Dengan itu saya berharap bahawa kabinet baru yang ditubuhkan oleh Ismail Sabri adalah kabinet yang kecil. Saya cadangkan hanya 20 menteri. Ya. Itu pun 80% menteri-menteri yang dilantik ini harus bukan dari kalangan mereka yang sudah menjadi menteri dalam pentadbiran terdahulu. Itu harapan pertama saya. Kedua, saya berharap tidak akan berlaku lantikan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Mentor jika benar kerajaan ini adalah kerajaan yang ikhlas, yang hanya ingin berjuang untuk cuba meredakan situasi COVID supaya pilihan raya umum dapat diadakan. Jadi tak perlu TPM, tak perlu juga Menteri Mentor. Sebaliknya, fokus terhadap pelantikan menteri-menteri dalam kementerian-kementerian penting bagi menumpu terhadap perang mengatasi masalah COVID dan kemelut ekonomi. Ketiga, Ismail Sabri harus dengan segera bersetuju untuk menubuhkan Majlis Pemulihan Negara dan menjemput Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menerajui Majlis Pemulihan Negara. Keempat, Ismail Sabri wajar menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat politik agar kuasa tadbir urus dapat diagih antara kabinet yang ditubuhkannya dengan Majlis Pemulihan Negara. Dan akhir sekali, jika ada yang ingin memainkan tugas mengkritik kerajaan, lakukannya dengan cara yang membina dan berhemah sambil tumpukan perjuangan terhadap perlunya PRU diadakan segera. Tidak ada gunanya anda memporak-poranti politik tanah air, dan tetapi sebaliknya nilaikan semula cara anda berjuang dan lakukannya dengan penuh berhemah membina, kerana negara kita sedang tenat. Ya, ekonomi tenat, politik tenat, ya. Jadi kita lakukan yang terbaik dan buktikan bahawa anda adalah pejuang yang mantap, pejuang yang matang, dan buktikan bahawa anda adalah pemimpin rakyat, berjiwa rakyat. Buktikan bahawa apabila anda melakukan sesuatu, anda telah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya demi rakyat, bangsa, agama, negara, berpandukan kesan anda kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik, itu saja perutusan saya. Jadi sekarang saya buka kepada soalan. Saya akan ambil 2 soalan. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya, dan saya harapkan ya anda tanyalah soalan membina. Sekejap ya. Sekejap. Laskar ni. Baik. Jika anda ada soalan, boleh bertanya sekarang. Jadi saya akan layan 2 soalan. Ismail orang Najib, Asia, apakah pendapat tuan, adakah dia akan melepaskan Najib? Jadi ini adalah pentadbiran baru. Saya rasa perkara ni kita letakkan di tepi, sebab kita sebenarnya tidak ada bukti bahawa Ismail Sabri akan cuba lepaskan Najib. Cuma yang saya sendiri dipahamkan, Ismail ni orang Najib. Ya. Okey, satu lagi soalan. Satu lagi soalan kalau ada. Ya, so kabinet haruslah kecil. Okey, Syaidan, apa akan jadi dalam tempoh 6 bulan pada hemat tuan? Saya percaya, mustahil saya nak tahu jika dilakukan undi percaya ni sama ada Ismail akan kekal Perdana Menteri. Pendapat peribadi saya sahaja, dia akan kekal. Undi percaya itu tidak akan berjaya. Tetapi apa pun, Ismail Sabri wajib segera
uji keabsahan kerajaan pimpinannya di Parlimen. Dan saya syorkan Ismail berbuat demikian minggu depan. Setakat kalau kabinet tak diwujudkan, belum diwujudkan sekalipun, Ismail boleh tentukan keabsahan sokongan terhadap beliau sendiri minggu depan, supaya tidak jadi tuduhan bahawa Ismail disokong sebab dia sogok jawatan. Jangan tubuhkan kabinet dulu, buat sidang Parlimen, tentukan keabsahan. Anda sebagai Perdana Menteri, ini yang seeloknya. Itu cadangan saya. Dan jika diwujudkan sekalipun kabinet, kita tidak ada banyak masa. Jadi buatlah 20 menteri saja, kementerian-kementerian penting, tak payah TPM, tak payah menteri mentor, kemudian wujudkan MPN dan darurat politik, dan agihkan kuasa tadbir urus, supaya ada pakar-pakar yang terlibat juga dalam kerajaan. Okey. So, ada apa-apa soalan lagi? Ada yang menjangkakan Ray Jesse Rita Udin akan frust, dia akan lari, dia tak akan buat live. Itu bukan saya. Mungkin anda tersilap orang. Saya sentiasa akan berdepan dengan anda. Ada apa-apa soalan? Tidak ada? Baik. So, saya akan menilai semula lah cara perjuangan saya berdasarkan kemampuan saya, dan mungkin akan dikurangkan frekuensi saya. Adakah mungkin sekiranya ada segelintir penyokong kerajaan duduk di tempat, soalan nampak bagus. Adakah mungkin sekiranya ada segelintir penyokong kerajaan duduk tempat berkecuali masa kerajaan? Saya tak pasti. Saya tak pasti. Terima kasih yang berdoa untuk saya. Kenapa Agong tidak buat maghiran Man. Saya dah beritahu sebab benda tu dah jadi. Ada 114 ahli parlimen. Saya faham. Sebab Agong buat A, ada kumpulan yang akan buat macam-macam dakwan, macam semalam. Sebenarnya undi Perikatan Nasional tidak boleh dikira, sebab ia dah melanggar syarat Agong bahawasanya sokongan terhadap Ismail Sabri perlu tanpa syarat. Tetapi sebelum Agong boleh membuat keputusan, ada orang dah buat teori konspirasi dan fitnah, kononnya Agong ni ada konspirasi lah, inilah untuk menidakkan pelantikan Ismail Sabri. Jadi kalau Agong pula melantik Ismail Sabri berdasarkan 114, akan ada puak yang akan kata sepatutnya sokongan Perikatan Nasional tidak dipertimbangkan sebab ianya bersyarat. Jadi Agong tidak boleh memuaskan hati semua. Justru saya berpendapat Agong telah bersandar kembali kepada Perlembagaan Persekutuan berdasarkan sokongan 114 ahli parlimen itu, dan membenarkan pelantikan Ismail Sabri, tetapi juga telah menitik beratkan perlunya Perdana Menteri baru menguji keabsahannya di Parlimen. Dan atas dasar itu, saya berpendapat bahawa sebelum Ismail Sabri melantik ahli-ahli kabinetnya, minggu depan terus buat undi percaya terhadap dirinya sendiri di Parlimen, untuk menguji keabsahan beliau. Buktikan kepada rakyat bahawa beliau benar-benar akan mendapat pendapat ahli-ahli parlimen yang belum diberi sebarang jawatan tambahan. Adakah mereka benar-benar menyokongnya di parlimen minggu depan? Satu lagi soalan. Kalau ada yang tertanya tetapi dah di atas, boleh tanya balik. Satu lagi soalan. Okey, Rosli Kill, apakah yang akan berlaku sekiranya keabsahan Ismail Sabri di parlimen tidak mendapat majoriti ahli? Saya nampak atau saya berpendapat, lebih elok saya kata saya berpendapat bahawa YDPA menunggu juga keputusan keabsahan Ismail Sabri, dan kemudian jika Ismail Sabri kalah undi percaya, maka pada ketika itu kita akan lihat maghiran dan darurat politik dan sebagainya dan pelantikan Perdana Menteri interim.
Itu yang saya lihat. Ya. Oh, cyber trooper, elakkan. Ya, elakkan. Jadi itulah pendapat saya, kata-kata semangat saya. Ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, mungkin saya akan kurang membuat live. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.